Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam Netstep Global, kami bawakan kepada anda 10 berita dunia paling trending hari ini, 11 Januari 2024 bersamaan 29 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza pada Selasa, jumlah korban akibat serangan rejim Israel ke atas menanjung Gaza sejak 7 Oktober lepas meningkat kepada 23,210 orang. Kementerian itu dalam satu kenyataan memaklumkan sekurang-kurangnya 59,167 lagi cedera. Agensi Anadolu melaporkan sejumlah mangsa masih berada di bawah runtuhan dan di jalan-jalan raya kerana ambulans tidak dapat masuk ke lokasi serangan disebabkan serangan udara dan darat bertubi-tubi yang dilancarkan tentera Israel. Israel akan dihadapkan kepada dakwaan melakukan jenayah perang di Palestin dalam perbicaraan bakal diadakan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague, Belanda pada hari ini dan esok. Afrika Selatan bertindak memulakan prosiding dengan mengheret rejim Zionis itu kepada pertuduhan melakukan keganasan jenayah genosid dan diputuskan segera telah melanggar Konvensyen Genosid 1948. Pengasas Projek Kemanusiaan dan Kebudayaan Global Baitul Maqdis, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi berkata, dalam dunia di mana kepercayaan terhadap institusi global semakin terhakis cepat, ICJ tidak boleh membuat penghakiman yang salah. Tentera Israel berkata semalam bahawa sebuah kenderaannya secara tidak sengaja menggilis jenazah pejuang Palestin semasa mereka menyerbu wilayah tebing barat awal minggu ini. Pegawai-pegawai Palestin menuduh Israel melakukan jenayah kejam selepas rakaman tular di media sosial menunjukkan kenderaan tentera rejim Zionis menggilis jenazah pejuang Palestin di Bandar Tulkarim lewat Isnin lalu. Tentera Israel berkata mereka telah membunuh 3 pejuang Palestin dalam insiden berbalas tembakan semasa serbuan tersebut. Pemimpin Hamas berikrar Israel tidak akan mendapatkan semula tebusan sehingga semua tahanan Palestin dibebaskan. Ismail Haniyeh mengulangi pendirian itu sebagai ketegasan pendirian kumpulan pejuang berkenaan. Ismail berkata Israel tidak akan mendapatkan tebusan walaupun seorang tawanan kecuali menerima perjanjian gencatan senjata. Seorang calon dalam pilihan raya umum Pakistan ditembak mati ketika berkempen. Insiden yang mungkin menekankan kebimbangan dalam kalangan pemimpin politik bahawa serangan militan yang semakin meningkat boleh mengancam pilihan raya diadakan pada 8 Februari ini. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan pada Rabu 10 Januari yang mengorbankan 3 individu termasuk calon bebas untuk Dewan Undangan Negeri Khyber Pakhtunkhwa Malik Kalimullah. Ketua Polis Waziristan Utara, Rohan Zaib Khan berkata bahawa Kalimullah sedang berkempen dari rumah ke rumah apabila dia diserang. Global News melaporkan seorang penumpang Air Canada cedera selepas terjatuh kira-kira 6 meter apabila dia membuka pintu pesawat Isnin lalu. Seorang jurucakap syarikat penerbangan memberitahu Business Insider kejadian itu berlaku dalam sebuah Boeing 777 di lapangan terbang antarabangsa Pearson, Toronto. Kejadian terbaru ini kali kedua dalam tempoh kurang seminggu membabitkan tingkah laku luar biasa penumpang sehingga menangguhkan salah satu penerbangan syarikat penerbangan itu. Pihak berkuasa Indonesia mengeluarkan amaran tahap tertinggi dan arahan pemindahan penduduk apabila Gunung Lewotobi laki-laki di Indonesia kembali meletus pada Rabu sehingga memuntahkan awan abu 2 km di atas puncak setinggi hampir 2 km. Letusan itu susulan akibat aktiviti gunung berapi yang meningkat selama berminggu-minggu di gunung itu yang terletak di timur Pulau Flores. Pegawai tempatan Benedictus Bolibapa Herring berkata, 2 pusat perlindungan sementara dibuka bagi menempatkan kira-kira 5,000 orang.
Kumpulan Houthi yang berpengkalan di Yaman melancarkan beberapa siri serangan drone dan peluru berpandu di selatan Laut Merah pada Selasa, menurut Komando Pusat Amerika Syarikat (CENTCOM). Dalam satu kenyataan di X, CENTCOM berkata tiada kecederaan atau kerosakan dilaporkan akibat serangan itu sebagai tindak balas kepada serangan udara Israel ke atas Gaza dan solidariti dengan rakyat Palestin. Houthi telah melancarkan serangan ke atas kapal-kapal komersial sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Polis New York memberkas 9 lelaki komuniti Yahudi Hasidik selepas mereka menggali sebuah terowong rahsia yang dihubungkan dengan saumah atau dikenali sebagai rumah ibadat orang Yahudi di New York. Lapor Perbadanan Penyiaran British BBC semalam. Mereka didakwa kerana melakukan jenayah khianat, tidak mempedulikan bahaya dan menghalang tugas kaki tangan awam. Terdahulu, semua lelaki itu bergaduh dengan anggota-anggota polis yang tiba di terowong tersebut. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas NASA kini menawarkan peluang kepada orang ramai untuk mengukir nama mereka di bintang sebagai sebahagian misi seterusnya ke bulan. Lapor Sky News, kenderaan robotik NASA yang dikenali sebagai Viper dijangka mendarat di bahagian kutub selatan bulan yang belum diterokai pada akhir tahun ini. Dalam misi tersebut, Viper akan membongkarkan misteri air selain mengkaji persekitaran rantau bulan yang mana NASA merancang untuk menghantar angkasawan. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.